Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, salam sejahtera Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu, di mana satu berita baik kepada Pakatan Harapan pada malam ini. Tapi sebelum saya meneruskan berita yang seperti kamu nampak di dalam thumbnail video ini, saya ingin kamu tekan butang subscribe, like dan share supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Satu berita telah menerbitkan berita yang bertajuk, satu media, Sinar Harian, PRN, Pakatan Harapan Negeri 9 yakin kekalkan 20 kerusi DUN. Pakatan Harapan Negeri 9 yakin dapat mempertahankan 20 kerusi DUN Dewan Undangan Negeri yang dimenangi gabungan itu pada PRU ke-14. Pengerusinya Datuk Seri Aminuddin Harun bagaimanapun berkata, beliau tidak menafikan ada kelemahan dan juga kekurangan yang dikesan dalam kerusi DUN itu selepas PRU 15 lepas. InsyaAllah kita mampu mempertahankan kerusi itu dan kita sudah nampak mana kelemahan, mana kekurangan. Kita ada masa lebih kurang 6 bulan lagi sebelum PRN. Kita boleh perbetulkan dan baikinya kelemahan dan kekurangan tersebut. Saya juga yakin Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini dapat memberikan perkhidmatan terbaik dan menambah keyakinan rakyat untuk terus memberi sokongan kepada Pakatan Harapan. Selain calon itu sendiri, katanya pada sidang akbar selepas mempengerusikan mesyuarat Exco mingguan di Wisma Negeri. Dalam pada itu juga, Menteri Besar Negeri 9 berkata sekiranya bekerjasama dengan Barisan Nasional BN sudah dimuktamadkan. Beliau berpendapat ia lebih memberi keyakinan. DUN Negeri 9 ketika ini yang diwakili oleh 20 ahli Pakatan Harapan dan juga 16 Barisan Nasional daripada keseluruhan 36 kerusi pada pilihan raya umum ke-14. Dan sementara itu, mengulas mengenai laporan media baru-baru ini yang berhubung sasaran Perikatan Nasional di Negeri 9 untuk menang sekurang-kurangnya 19 kerusi DUN pada PRN nanti. Aminuddin berpendapat ia adalah untuk memberi keyakinan kepada penyokong dan jentera parti. Kalau saya jadi pembangkang pun, saya akan cakap saya boleh menang 19 DUN untuk memberi keyakinan kepada penyokong dan juga jentera. Jadi itu memang biasalah sebagai pemimpin, dia akan lebih confident daripada realitinya. Tetapi tidak dinafikan bahawa kalau ikut PRU 15, sokongan kepada PN itu agak baik. Kita tunggulah seperti apa saya cakap tadi, ada 6 bulan lagi. Apa-apa pun boleh berlaku dan kita akan sentiasa bersiap sedia menurutnya. Jadi berita hari ini daripada Sinar Harian, di mana pilihan raya Negeri 9 yang diadakan pada hanya tinggal 6 bulan lagi, Pakatan Harapan Negeri 9 amat yakin sekali bahawa mereka boleh mengekalkan 20 kerusi DUN, manakala Perikatan Nasional pula dalam kenyataan yang lain mengatakan mereka boleh menang 19 kerusi. Jadi Pakatan Harapan Negeri 9 yakin akan dapat mempertahankan 20 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi gabungan itu pada PRU ke-14 di negeri ini. Dan pengurusinya Datuk Seri Aminuddin Harun bagaimanapun berkata, beliau tidak menafikan ada kelemahan, tetapi mereka akan cuba sedaya upaya untuk 6 bulan terakhir ini. Jadi apa komen anda? Di Negeri 9 adakah PH akan menang 20 kerusi ataupun Perikatan Nasional pun boleh menang 19 kerusi? Kita nantikan 6 bulan lagi PRN Negeri 9. Hai semua, salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu yang saya nak kongsi dengan kamu, satu berita yang bagi saya
Saya sangat terharu setelah mendengar berita ini, setelah meneliti dan membaca berita ini yang disampaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah membuat ataupun telah mengambil satu tindakan yang sangat mengharukan saya dan juga seluruh rakyat Malaysia. Jadi sebelum saya meneruskan perkembangan terkini politik di Malaysia, saya ingin meminta kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik di Malaysia. Saya telah mendapat satu berita. Sumber berita ini daripada Sinar Harian. Agong tolak gaji sejak COVID-19 melanda. Kenyataan daripada Anwar Ibrahim. Saya ingin bertanya pendapat kamu semua tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin tanya dengan anda semua. Adakah ini pun perkara ini kamu baru tahu hari ini, ataupun saya sahaja yang baru tahu hari ini bahawa Agong tolak gaji sejak COVID-19 melanda, dan ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah lebih awal tidak mengambil gaji, yaitu sejak COVID-19 melanda negara, kerana seripaduka cakna dengan keadaan ekonomi yang menekan kehidupan rakyat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak maklumkan bahawa Tuanku Agong telah menolak gaji sejak COVID-19 lebih awal daripada saya. Baginda tidak menerima sebarang gaji oleh kerajaan sejak COVID-19. Saya ingat, eloklah kita beri penjelasan ini, katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet pada Rabu. Datuk Seri Anwar juga sebelum ini menetapkan pendirian untuk tidak menerima gaji bagi jawatan Perdana Menteri sebagai langkah untuk memulihkan keyakinan rakyat, terutamanya terhadap kerajaan perpaduan pimpinannya. Anwar yang dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 24 November. Dalam pada itu, jemaah menteri yang lain juga turut bersetuju untuk melaksanakan pemotongan gaji masing-masing sebanyak 20% setiap bulan atas semangat keprihatinan terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat ketika ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan semua, sumber hari ini daripada bernama, adakah ini juga mengharukan kamu? Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, setelah yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan seperti ini sangat mengharukan saya, dan satu tindakan yang memberi kesan di dalam ekonomi Malaysia, di dalam memberi kesan yang besar kepada rakyat Malaysia. Dan dalam pada itu jemaah menteri juga telah bersetuju 20% gaji mereka dipotong. Termasuklah Perdana Menteri sendiri yang tidak akan mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Dan ini jarang berlaku di dalam politik Malaysia, di dalam pentadbiran. Sekiranya dipotong gaji 20%, mungkin kedengaran sedikit, tetapi sekiranya gaji, sebagai contoh, sekiranya gaji sebanyak 100,000 tolak dengan 20% bersamaan dengan 20,000, bermakna 20,000 dipotong untuk gaji seorang menteri, itu kalau 100,000, dan begitulah kiraannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa komen anda berita hari ini? Perkara ini sangat mengejutkan saya dan sangat mengharukan. Jadi kita perlu mengikut apa yang sudah Agong titah dengan bersetuju Kerajaan Perpaduan hari ini yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan diharap tiada lagi yang mempertikaikan keabsahan Perdana Menteri ke-10 pada hari ini, sebab ini adalah lantikan Agong serta menteri-menteri dan juga timbalan menteri yang lain. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini.